Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Tuan Yang Pertua, pada hari ini saya sedikit berbeza. Saya nak mulakan dengan pantun. Silakan. Bukan lebah sebarang lebah. Lebah bersarang di pohon redu. Bukan madah sebarang madah. Madah berisi panduan hidup. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada 44 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat dasar rang undang-undang perbekalan tahun 2024 dan telah membangkitkan 76 isu berkaitan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya ingin memberi penghargaan kepada kesemua ahli-ahli parlimen yang telah memberikan persoalan dan juga input, iaitu Bakri, Balik Pulau, Baling, Bandar Kuching, Bangi, Baram, Batang Sadong, Batu, Batu Pahat, Beloran, Bentong, Jelutong, Jempol, Kota Belut, Kota Marudu, Kuala Langat, Kuala Nerus, Kuala Pilah, Kuantan, Kudat, Kulim Bandar Baru, Larut, Puncak Borneo, Putatan, Sandakan, Selangor, Sempurna, Setiu, Sibu, Subang, Sungai Petani, Tanjung Karang, Tanjung Piai, ada lagi Betong, Gerik, Igan, Ipoh Barat, Libaran, Maran, Parit, Pokok Sena, Tawau, Tenum dan juga Tumpat. Tuan Yang Pertua, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan kerana menyediakan peruntukan yang terbesar dari segi peruntukan pembangunan dalam sejarah Kementerian Kesihatan Malaysia. Hal ini membuktikan iltizam kerajaan terhadap sektor kesihatan dalam Belanjawan 2024 bagi memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia Madani secara inklusif dan juga holistik. Belanjawan 2024 telah memperuntukkan sebanyak 41.22 bilion berbanding 36.33 bilion pada tahun 2023, iaitu peningkatan sebanyak 13.45% atau 4.89 bilion. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 35.15 bilion diperuntukkan untuk belanja mengurus, iaitu peningkatan sebanyak 3.65 bilion atau 11.6% berbanding tahun lepas, dan 6.07 bilion diperuntukkan bagi belanja pembangunan, iaitu peningkatan sebanyak 1.24 bilion atau 25.7% berbanding 2023. Peruntukan yang disediakan pada kementerian adalah sebanyak 10.47% daripada belanjawan 2024, dan ini menunjukkan juga bahawa kerajaan komited terhadap usaha meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat melalui perkhidmatan penjagaan kesihatan yang lebih baik, juga saksama, mampan, berdaya tahan dan responsif. Peningkatan ini juga adalah perkembangan yang positif bagi merealisasikan unjuran kertas putih kesihatan agar belanjawan sektor kesihatan ditingkatkan ke arah 5% daripada KDNK negara. Tuan Yang Dipertua, melalui belanjawan di kementerian ini, kementerian akan menggiatkan pembudayaan gaya hidup sihat dan pencegahan awal penyakit dengan memperuntukkan sekurang-kurangnya 130 juta melalui agenda Nasional Malaysia Sihat, program saringan kanser cervix, program saringan thalassemia kepada remaja di tingkatan 4 dan 6 berusia 16 tahun, dan program pengesahan awal masalah pendengaran dan penyakit jantung kongenital di kalangan bayi yang baru lahir, dan pemberian vaksin batuk koko secara percuma kepada semua wanita hamil. Meneruskan skim perubatan madani bagi meningkatkan akses golongan berpendapatan rendah kepada penjagaan kesihatan primer bagi penyakit akut dengan peruntukan sebanyak 100 juta yang dijangka memanfaatkan 700,000 keluarga. Juga meneruskan pendigitalan sistem kesihatan dengan peruntukan sebanyak 326 juta, termasuk 150 juta untuk menyediakan Clinic Management System Subscription CCMS di 100 klinik kesihatan, termasuk klinik desa dan komuniti. Kementerian juga akan meneruskan kerja-kerja naik taraf dan membaik pulih fasiliti kesihatan, termasuk 400 klinik daif dengan peruntukan sebanyak 300 juta, dan memperuntukkan sebanyak 766 juta bagi pelaksanaan perolehan peralatan perubatan dan ambulans, termasuk secara sewa guna. Di bawah rolling plan keempat, Rancangan Malaysia ke-12, beberapa projek telah diluluskan, termasuk
kerja-kerja awalan untuk Hospital Sultanah Aminah II di Johor Bahru dan pembinaan blok patologi tambahan di Hospital Perempuan Zainab II Kota Baru. Selain itu, 5 buah klinik kesihatan juga akan dibina, iaitu KK jenis 2 untuk Rantau Negeri Sembilan, KK jenis 5 Kuala Tahan, Jerantut Pahang, KK jenis 5 Kuala Jengal Dungun, Terengganu. Kita tidak membezakan ya. KK jenis 7 Pulau Mantani, Kota Belud, Sabah, KK jenis 3 Hutan Melintang, Bagan, Datuk Perak. Tuan-tuan yang dipertua, saya ingin memberi fokus penggulungan kali ini kepada isu-isu berkaitan dengan dasar kesihatan dan juga bagi soalan-soalan yang melibatkan isu-isu setempat, saya akan cuba menjawab secara bertulis. Saya juga akan membahagikan ucapan penggulungan ini kepada beberapa fokus utama, iaitu pertama, strategi Kementerian Kesihatan, keduanya sumber manusia dan ketiganya isu yang agak penting juga, iaitu tentang kesihatan mental. Sekiranya masa mengizinkan, saya menjawab isu-isu berkenaan peralatan dan kelengkapan, cadangan pembinaan fasiliti baru, cadangan pembinaan fasiliti kesihatan sedia ada dan juga projek pembinaan dan naik taraf sedia ada. Tuan Yang Dipertua, mencegah itu lebih baik daripada merawat. Sehubungan dengan itu, saya ingin mengingatkan ahli-ahli yang berhormat dan seluruh rakyat Malaysia agar mengamalkan pemakanan sihat dan seimbang, aktif secara fizikal, boleh mengurus stres dengan baik dan membudayakan hidup sihat. Saya menggesa agar semua rakyat Malaysia menjalani saringan kesihatan secara berkala agar faktor risiko dapat dikenal pasti dan pencegahan awal dapat dimulakan sebelum penyakit menjadi lebih parah. Saya ingin merujuk kepada soalan YB Ipoh Barat. Ada Ipoh Barat? Tak ada. Tapi saya menjawab juga Yang Pertua mengenai ketiadaan kenyataan pencegahan lebih baik daripada merawat dalam kenyataan visi dan misi kementerian. Saya sebenarnya tidak begitu bersetuju dengan pernyataan tersebut. Untuk makluman ahli yang berhormat, walaupun tidak dizahirkan secara eksplisit dalam kenyataan visi dan misi, tetapi kementerian telah menggariskan agenda besar di bawah tonggak kedua Kertas Putih Kesihatan, iaitu mempertingkatkan promosi kesihatan dan pencegahan penyakit. Selain itu, keutamaan aspek pencegahan juga digariskan secara implisit dalam Pelan Strategik Kebangsaan untuk Penyakit Tidak Berjangkit NCD bagi 2016 hingga 2025. Menerusi Pelan Strategik ini, pelbagai program dan aktiviti dilaksanakan, termasuklah saringan kesihatan, program komuniti sihat, pembinaan negara (KOSPEN), advokasi pemakanan sihat melalui pelbagai saluran media dan juga program Madani Afiah bagi menyebarkan maklumat pencegahan dan rawatan penyakit NCD. Dalam hal ini, kementerian mengalukan pengumuman Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan kita untuk menyalurkan hasil kutipan duty excise minuman bergula yang dinaikkan daripada 40 sen kepada 50 sen seliter, khusus untuk menangani dan merawat penyakit kencing manis, termasuklah kepada sokongan pusat-pusat dialisis. Seperti saranan YB Kuala Langat, peruntukan ini akan digunakan sebaiknya untuk melaksanakan aktiviti promosi dan pencegahan. Berhubung perkara yang sama, YB Puncak Borneo telah menyarankan agar roadshow atau jerayawara tentang kesedaran kesihatan dipertingkatkan dan pasukan sukarela First Aider luar bandar ditubuhkan dan dilatih dengan teknik CPR serta alatan AED. Untuk maklumat ahli yang berhormat, beberapa aktiviti kesedaran kesihatan secara berjadual bersama masyarakat di kawasan Parlimen Puncak Borneo telah dilaksanakan sepanjang awal tahun 2023 sehingga 21 Oktober baru-baru ini oleh kementerian, iaitu program Town Hall bersama komuniti, termasuk dilakukan saringan kesihatan dan pameran kesihatan yang melibatkan satu lokaliti. Kemudian aktiviti jangkau luar agenda nasional Malaysia Sihat juga kita lakukan melalui perkhidmatan Wellness on Wheel melibatkan satu lokaliti, aktiviti jangka luar berkaitan kesedaran penyakit rabies dan malaria di 21 lokaliti, aktiviti jangka luar berkaitan pencegahan demam denggi di 3 lokaliti dan termasuk aktiviti pengukuhan literasi kesihatan melalui hebahan awam dan edaran bahan pendidikan kesihatan di setiap lokaliti yang terlibat. Untuk makluman yang berhormat, sebanyak 106 program latihan CPR dan 72 program latihan penggunaan alat AED telah dianjurkan dari bulan Januari hingga September 2023 melalui program KOSPEN, dan dalam tempoh tersebut seramai 2,173 sukarelawan komuniti telah menjalani latihan ini, latihan CPR. Kemudian 1,437 sukarelawan komuniti telah dilatih dalam penggunaan alatan AED.
Kementerian mengalu-alukan kerjasama melalui perkongsian strategik antara pertubuhan bukan kerajaan NGO, pemimpin komuniti dan ketua masyarakat setempat, termasuk penglibatan pihak media dan sebagainya bagi menggiatkan lagi program-program seumpama ini. Tuan Yang Dipertua, YB Balik Pulau telah menyentuh mengenai stres test terhadap sistem kesihatan negara. Sebenarnya untuk makluman ahli yang berhormat, pandemik COVID-19 sesungguhnya telah menguji kemampuan dan respon sistem penyampaian penjagaan kesihatan di Malaysia, di negara kita dan juga di luar negara lah, secara global. Antara kelemahan yang dikenal pasti adalah legacy issues dalam sistem perkhidmatan kesihatan. Ini diburukkan lagi dengan suasana luar jangka unprecedented situation semasa pandemik COVID-19 ini, sebagaimana kebanyakan negara lain, tetapi telah ditangani dengan sebaik mungkin ketika itu dengan pelbagai cara dan pendekatan. Tindakan penambahbaikan yang perlu termasuklah premis fasiliti kesihatan yang tidak dapat menampung keperluan kemasukan pesakit yang terlalu ramai di hospital. Kapasiti peralatan yang perlu dipertingkatkan seperti oksigen tank, masuk ventilator, PPE, ubat-ubatan dan juga yang lainnya. Bilangan petugas kesihatan juga perlu ditambah. Memperkasakan penggunaan teknologi dan digitalisasi dan sistem kesihatan yang perlu lebih berdaya tahan untuk berdepan dengan suasana pandemik. Situasi ini jelas... Yang Berhormat Menteri, boleh saya mencelas sedikit? Sikit lagi. Situasi ini telah jelas menunjukkan bahawa terdapat keperluan untuk memperkukuhkan lagi sistem penjagaan kesihatan bagi memastikan rakyat mempunyai akses yang saksama kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan yang berdaya tahan, iaitu resilient dan juga lancar, ini seamless. Silakan. Terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya tertarik apabila Yang Berhormat Menteri menyebut mengenai penggunaan teknologi tadi. Sebelum ni kita pernah menghadapi, seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri, kita menghadapi masalah dalam COVID-19 dan kita memperkenalkan MySejahtera. Setakat ni saya maklum kontrak dengan MySejahtera telah pun tamat dan saya agak bimbang mengenai datanya. Jadi saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, kalau kita nak bergerak ke depan menggunakan data dan sistem IT yang lebih canggih dengan nak diperkenalkan CCMS selepas ini, apa yang telah berlaku dengan data MySejahtera? Adakah sekarang menjadi milik kerajaan sepenuhnya? Dan itu membawa saya kepada persoalan seterusnya. Ini ada satu laporan dalam Harian Metro bertarikh 25 Oktober 2023 yang mana dikatakan bahawa CCMS ini dibangunkan oleh syarikat yang berpengkalan di United Kingdom. Jadi sedikit kebimbangannya ialah apa yang akan berlaku dengan data itu, bagaimana kita boleh pastikan bahawa ia selamat, tidak akan terbocor dan pemilikan itu adalah pemilikan oleh kerajaan kita juga. Saya difahamkan ada juga kenaikan kos apabila bertukar daripada TPC OSIS kepada CCMS dari segi kos bulanan, sewaan bulanan. Jadi mungkin ini boleh diperjelaskan oleh Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Menteri. Berhormat Menteri boleh jelas sikit balik pulau tentang isu yang sama. Tadi Berhormat Menteri saya meneliti jawapan tentang stress test untuk sistem kesihatan kita dan dinyatakan bahawa COVID-19 itu merupakan satu bentuk test. Jadi saya pasti pihak kementerian ada beberapa langkah ataupun action items. Kelemahan-kelemahan daripada stres itu tadi, apakah langkah untuk kita tangani apabila berlakunya pandemik sedemikian? Ya. Terima kasih Yang Berhormat. Menjawab kepada Mukit Gelugur tentang penggunaan teknologi MySejahtera dan apa saja sistem Tasik Gelugur Menteri. Tasik Gelugur, minta maaf. Tasik Gelugur tempat lain. Ya, Tasik Gelugur, minta maaf. Tentang penggunaan teknologi, sistem dan sebagainya, memang MySejahtera memang sebenarnya milik data itu adalah milik MOH, iaitu kerajaan lah, ya. Kemudian dalam apa saja sistem yang kita nak telah kita guna, yang sedang kita guna dan yang bakal kita guna, kita memang akan memastikan security data itu kita memberi perhatian yang begitu tinggilah dan kita pastikan ia terjamin.
Untuk meletakkan CCMS dan menggunakan CCMS ini di klinik-klinik juga, kita melibatkan mampu bersama. Jadi insya-Allah perkara ini memang kita jaga dengan sebaik mungkin. Tentang kenaikan kos adalah tidak benar, Yang Berhormat, kerana sebenarnya penggunaan yang kita CCMS yang kita perkenalkan ini, kosnya sangat sangat memberi keuntunganlah kepada kerajaan ataupun MOH, ya, kerana kita akan menggunakan juga satu pendekatan baru, ya, seperti lease to use, yang itu sebenarnya kalau untuk CCMS bagi dia ada beberapa jenis untuk keperluan klinik yang berbeza lah, ya. Jadi paling maksimum Yang Berhormat lebih kurang RM500 sahaja sebulan, dan itu sangat murah dan memberi kebaikan kepada bajet keseluruhan kementerian. Baik. Yang Berhormat Menteri, saya tanya tu sebab saya difahamkan sebelum ini kos untuk sistem panggil TCS OSIS tu adalah lebih rendah daripada 500 tadi. Tapi bagaimanapun satu perkara yang saya tak berapa nak faham ialah kenapa dalam development of CCMS ni, kenapa digunakan syarikat luar yang mungkin menaikkan kos, sedangkan kita banyak pakar-pakar tempatan yang juga boleh membangunkan sistem yang sama, mungkin dengan kos lebih rendah dan dengan lebih tinggi integriti kepercayaannya. Sebab itu dibuat tempatan di negara kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya dia adalah sistem off shelf. Jadi bila off shelf tu dia memang murah lah sebenarnya. Tapi berkenaan pandangan Yang Berhormat tadi, memang seperti saya katalah, semua itu telah kita ambil kira dan telah pun kita teliti satu persatu, dan insya-Allah saya yakin apa yang kita ambil itu menjamin kepada apa yang Yang Berhormat sebut tadi, termasuklah security data. Baik, kepada balik pulau, ya, tentang langkah-langkah, ya. Jadi sebenarnya langkah-langkah ni banyak Yang Berhormat. Saya yakin kalau di antaranya, tapi saya boleh beri jawapan yang bertulis untuk lebih lengkap. Contohnya macam sekarang ni kita masih lagi meneruskan CPRC kita, yang kita memantau di seluruh negara, di setiap negeri, jikalau ada contohnya ada lagi penyakit-penyakit seperti COVID-19, tetapi kita juga pantau untuk penyakit-penyakit yang lain, ya. Jadi memang itu agak lengkap, tetapi langkah-langkah di peringkat lokaliti, fasiliti dan sebagainya juga insya-Allah kita dalam kesiapsiagaan dan memperbaikinya, Yang Berhormat. Terima kasih. Baik. Saya teruskan. Sehubungan dengan perkara tadi, ya. Jadi Kertas Putih Kesihatan yang menggariskan 4 tonggak dan 15 strategi dalam mempertingkatkan perkhidmatan dan penjagaan kesihatan di negara ini telah diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini pada 15 Jun tahun ini. Jadi bagi menjawab soalan YB Kuala Langat ada? Tak ada. Mengenai status Suruhanjaya Perkhidmatan Kesihatan, KKM sedang membangunkan kerangka tadbir urus dalam mengambil kira pandangan daripada pelbagai pemegang taruh dalam dan juga luar Kementerian Kesihatan Malaysia. KKM juga sedang meneliti syarat penubuhan, pengoperasian sumber manusia dan implikasi kewangan berdasarkan model dalam negara dan antarabangsa mengikut kesesuaian fungsi yang ditetapkan. Berkenaan dengan skim insurans kesihatan seperti yang dibangkit oleh YB Kuching. Menteri. Kementerian sekejap. Sebelum ke tajuk yang baru tadi berkaitan dengan penubuhan satu jawatan kuasa yang mungkin memantau soal perkhidmatan kesihatan di negara kita ni, bila dijangkakan mungkin jawatan kuasa ni akan ditubuhkan untuk memantau segala yang telah diluluskan dalam Kertas Putih Kesihatan. Terima kasih. Terima kasih Kuala Langat. Kita dalam proses sekarang ini untuk memperincikan struktur jawatan kuasa tersebut, dan kita juga sedang melihat mungkin nama-nama yang kita boleh letakkan dalam jawatan kuasa
yang kita sedang bangunkan ini. Tapi insya-Allah kita akan melibatkan seramai mungkin lah jawatankuasa ini daripada mereka-mereka yang pakar, ya, termasuklah yang dalam kementerian maupun di luar kementerian. Jadi kalau yang berhormat berminat, bolehlah insya-Allah minat yang berhormat. Kalau tak minat, saya tak boleh lah. Okay. Baik, mengenai skim insurans kesihatan, seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bandar Kuching, Kementerian sedang meneliti dan menimbangkan pelbagai mekanisme pembiayaan kesihatan, termasuklah keboleh laksanaan option skim caruman progresif melalui insurans kesihatan sosial atau insurans kesihatan negara dengan caruman pekerja, majikan dan kerajaan. Ianya adalah insurans yang dikendalikan oleh kerajaan, tidak berasaskan keuntungan, non-profit driven dan menggunakan falsafah tanggungan bersama. Tuan Yang di-Pertua, pembinaan dan naik taraf hospital dan fasiliti kesihatan sudah tentu mengambil masa untuk disiapkan. Oleh itu, sebagai langkah segera mengurangkan kesesakan hospital atau low hanging fruit solution dengan izin sebanyak 200 juta telah diumumkan dalam belanjawan kali ini bagi membiayai kerjasama awam swasta. Untuk makluman Yang Berhormat Kuantan, Yang Berhormat Kuantan, jumlah tersebut akan digunakan untuk menyumberluarkan pesakit hospital kerajaan kepada hospital swasta, hospital tentera dan juga hospital universiti yang meliputi kes pembedahan dan bukan pembedahan. Mengenai dengan skim perubatan madani, inisiatif lain yang mampu mengurangkan juga kesesakan di Jabatan Kecemasan Hospital ialah melalui skim perubatan madani yang mana YB Kuala Langat juga telah bertanyakan tentang status pelaksanaannya di setiap daerah dan sama ada berlaku pertindihan dengan skim peduli sihat Selangor. Ya. Seperti yang berhormat maklum, skim perubatan madani telah pun kita perluaskan di seluruh negara mulai 15 September 2023 yang lalu. Jadi sehingga 31 Oktober 2023, skim perubatan madani ini telah memberikan manfaat kepada 213,193 isi rumah, penerima golongan berpendapatan rendah dan 355,467 rawatan kesihatan pesakit luar ringan telah pun diberikan. Di negeri Selangor saja terdapat 708 klinik swasta yang telah mendaftar dan sedia memberikan rawatan. Daripada jumlah ini, Yang Berhormat, sebanyak 28 klinik swasta yang berada dalam daerah Kuala Langat. Bagi mengelakkan pertindihan, penerima yang layak perlu membuat pengisytiharan bahawa mereka tidak menerima mana-mana manfaat yang sama atau serupa seperti skim ini daripada mana-mana skim majikan atau kerajaan negeri maupun agensi perubatan lain seperti Iltizam Selangor Sihat ataupun Perak Prihatin dan yang lain-lainnya. Untuk makluman Yang Berhormat Sungai Petani, penerangan kepada pesakit agar mendapatkan rawatan awal di klinik kesihatan atau klinik swasta yang berdaftar dengan skim perubatan madani tanpa perlu ke hospital sentiasa dilakukan kepada pesakit khususnya oleh petugas barisan hadapan di Jabatan Kecemasan dan Trauma dengan bantuan pegawai pendidikan kesihatan hospital dan juga unit komunikasi corporate hospital masing-masing. Pesakit yang juga disarankan untuk ke klinik kesihatan yang menyediakan perkhidmatan extended hours sekiranya pesakit tinggal berhampiran dengan klinik tersebut. Untuk makluman YB Kuala Langat yang bertanyakan mengenai keberkesanan inisiatif extended hours di bawah projek Rintis STAR, jumlah kedatangan pesakit selepas waktu pejabat didapati telah meningkat antara 30 hingga 65% susulan daripada pemanjangan tempoh operasi tersebut. Bermaksud ini memberi kesan yang positif. Daripada angka tersebut, sebanyak 3 hingga 6% adalah pesakit yang disalurkan dari Jabatan Kecemasan Hospital terdekat ke klinik kesihatan yang terlibat di dalam projek ini. Saya menyambut baik cadangan Yang Berhormat Batu agar Kementerian Kesihatan Malaysia melaksanakan sistem digital bagi seluruh fasiliti kesihatan kementerian. Kementerian sememangnya telah mempunyai perancangan untuk meningkatkan kecekapan perkhidmatan melalui pendigitalan sistem kesihatan negara dan bagi tujuan ini projek
Rintis Electronic Medical Record EMR sedang dilaksanakan di Negeri Sembilan melibatkan 7 hospital, 42 klinik kesihatan dan 11 klinik pergigian. Kementerian telah melaksanakan perolehan secara tender terbuka bagi projek Hospital Information System atau HIS dan Tele Primary Care dan Oral Health Clinic TPC OCHIS. Tawaran tender telah ditutup pada 1 Oktober tahun ini dan pelantikan syarikat dijangka kita dapat muktamadkan pada Disember 2023 ataupun selewat-lewatnya Januari tahun hadapan. Penggunaan sistem maklumat hospital Hospital Information System HIS ini di fasiliti Hospital KKM akan turut merangkumi rekod EMR serta pengurusan janji temu pesakit. Melalui HIS ini, maklumat pesakit boleh diakses dan diuruskan secara berpusat dan seragam. Maklumat pesakit dalam HIS diintegrasi dengan platform Health Information Exchange HIE yang sedang dibangunkan dan akan diluaskan penggunaannya di semua fasiliti. Itu fasiliti Hospital KKM lah. Jadi melalui integrasi ini, pesakit akan dapat mengakses maklumat termasuk janji temu di hospital melalui aplikasi MySejahtera. Untuk makluman, Kementerian Kesihatan Malaysia telah berjaya melaksanakan Cloud-Based Clinical Management System atau CCMS di 50 klinik kesihatan pada tahun ini dan bagi tahun hadapan insya-Allah sebanyak 100 lagi klinik kesihatan termasuk klinik desa dan komuniti akan kita sasarkan. CCMS ini merupakan satu peralihan daripada on-premise server kepada cloud-based. Menteri. Rekod Batu. Berkaitan jawapan tadi, saya ucapkan terima kasih dan apabila saya berjumpa dengan doktor-doktor terutamanya di HKL, mereka beritahu saya masa yang mereka ambil untuk tulis manually berkaitan dengan patient ni ambil terlalu lama dan itulah punca besar kenapa waiting list tu terlalu panjang. Dan saya mencadangkan gunakan peluang ini ataupun inisiatif ini di HKL dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih YB Batu. Kita mengambil maklum tentang hal tersebut. Boleh dibincangkan dengan HKL, tapi HKL juga sebenarnya mereka mempunyai sistem yang tersendirilah, ya. Itu yang kita tengok sebenarnya hospital-hospital dan fasiliti kita ni banyak sebenarnya ada sistem masing-masing tapi dia tidak not in abang kata communication to each other. Ya. Okay. Tapi insya-Allah kita akan perbaikilah ya dengan EMR kita nanti. Baik. Rekod digital amat penting ya bagi mewujudkan capaian data pesakit dengan pantas, selamat dan boleh dikongsi dengan semua sistem digital kesihatan kerajaan sekaligus melancarkan proses pekerja barisan hadapan KKM di samping memendekkan tempoh waktu menunggu bagi mendapatkan rawatan seperti apa yang disarankan oleh YB Batu tadi. Terima kasih. Tuan Pertua, berdasarkan pengalaman pandemik COVID-19 yang lalu, sememangnya jelas wujud jurang fasiliti kesihatan antara bandar dan juga luar bandar. Jadi bagi menjawab soalan YB Betong mengenai perkara ini, KKM sedang menjalankan kajian jurang penawaran dan permintaan fasiliti kesihatan, peralatan dan kapasiti sumber manusia untuk kesihatan di Malaysia fasa 1 bagi tahun 2023 hingga 2024 bersama kumpulan Bank Dunia. Hasil kajian dijangka dapat mengenal pasti jumlah sebenar fasiliti kesihatan, peralatan dan tenaga kerja kesihatan yang sedia ada serta yang diperlukan mengikut keperluan penduduk semasa dan akan datang. Hasil kajian ini juga akan membolehkan dasar dan perancangan sumber kesihatan dibuat mengikut keutamaan berasaskan bukti atau evidence base. Menyentuh tentang sumber manusia pula yang dipertua, Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus berusaha untuk merapatkan jurang nisbah petugas kesihatan kepada penduduk seperti mana yang dibangkitkan oleh YB Kuala Pilah dan juga Tanjung Karang. Dalam hal ini, Kementerian sentiasa komited untuk memastikan penyampaian perkhidmatan kesihatan yang optimum menerusi pelaksanaan inisiatif seperti menambah baik proses kerja, tempoh menunggu untuk mendapat perawatan, melaksanakan aktiviti penyumber luaran outsourcing ya dengan izin dan memohon jawatan tambahan bagi fasiliti sedia ada yang juga baru ataupun yang baru beroperasi dan juga dinaik taraf.
Bagi meningkatkan bilangan doktor pakar, Kementerian bagi tahun 2024 telah diperuntukkan sebanyak 200 juta bagi membiayai beasiswa kepada pegawai perubatan pakar, jururawat, paramedik dan skim yang lainnya di bawah kementerian untuk mengikuti latihan jangka panjang dan sederhana dalam perkhidmatan. Pegawai-pegawai perubatan yang lulus latihan kepakaran akan ditempatkan di fasiliti-fasiliti baru dan fasiliti yang dinaik taraf dari semasa ke semasa. Langkah ini diharap dapat mengurangkan kesesakan hospital sedia ada seperti yang sering dibangkitkan akhir-akhir ini. Berhubung kenyataan YB Kuala Nerus, bahawa ramai doktor tidak diserap ke jawatan tetap. Sebenarnya semenjak tahun 2019 hingga September 2023, seramai 8,596 pegawai perubatan kontrak telah ditawarkan pelantikan secara tetap. Sebahagian besar daripada pelantikan secara tetap ini disumbangkan menerusi urusan pelantikan tetap, iaitu 3,215 pegawai perubatan kontrak pada tahun 2022 dan 4,263 pegawai perubatan kontrak pada Julai 2023. Tawaran pelantikan secara tetap buat kali kedua insya-Allah pada tahun 2023 sedang dilaksanakan oleh SPA ataupun Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Pelantikan tetap ini melibatkan seramai 1,226 lagi pegawai perubatan kontrak yang merupakan calon simpanan dan akan melapor diri di penempatan ditetapkan pada 18 Disember akhir tahun ini. Jadi pelantikan tetap seterusnya akan dilaksanakan berdasarkan kekosongan jawatan tetap dari semasa ke semasa. YB Tanjung Karang telah bertanya mengenai Hospital Tanjung Karang masih tiada doktor pakar katanya. Ya. Jadi untuk makluman ahli yang berhormat, sehingga bulan Ogos tahun ini 2023, Kementerian telah menempatkan seramai 16 pakar perubatan residen dalam bidang perubatan dalaman, pembedahan am, ortopedik, radiologi, perubatan kecemasan, obstetrik dan gynekologi, anestesiologi dan rawatan kritikal, patologi dan pediatrik. Dari jumlah semua 16 orang. Dan jumlah pakar di Hospital Tanjung Karang sedia ada boleh ditambah pada masa ke hadapan insya-Allah mengikut keperluan dan pemetaan perkhidmatan. YB Sempurna telah membangkitkan mengenai hanya ada satu pakar jantung saja di Sabah, ya, dan terdapat tambahan di Tawau dan juga Sandakan. Pada tahun 2023, untuk pengetahuan yang berhormat, negeri Sabah mempunyai 3 orang pakar kardiologi, termasuk 2 orang pakar yang baru tamat latihan sub kepakaran pada tahun ini. Pakar ini masih memerlukan penyeliaan oleh pakar perunding kanan kardiologi di Pusat Kardiologi Hospital Queen Elizabeth II, HQE 2, Kota Kinabalu, terutama semasa menjalankan rawatan prosedur dan intervensi. Rawatan pesakit jantung turut diberikan oleh pakar perubatan kecemasan dan pakar perubatan dalaman di hospital-hospital Kementerian Kesihatan Malaysia yang lainnya di Sabah, dan sekiranya memerlukan rawatan yang lebih khusus ataupun rawatan intervensi, kita akan rujuk kepada Pusat Kardiologi HQE 2. Kementerian sentiasa meneruskan usaha untuk melatih pakar-pakar kardiologi yang baru dengan sasaran dan juga menawarkan perkhidmatan kardiologi di Hospital Sandakan pada tahun yang mendatang. YB Tumpat, YB Larut dan juga Kuala Nerus telah mempersoalkan mengenai keperluan fasiliti swasta yang mengambil jururawat asing hingga 40% daripada kapasiti jururawat di sesebuah fasiliti swasta. Untuk makluman ahli yang berhormat, kota sebanyak 40% tersebut sebenarnya adalah polisi yang ditetapkan oleh Kementerian Sumber Manusia, bukan Kementerian Kesihatan Malaysia. Berhubung kewajaran mengambil jururawat asing pula pada peringkat awal, isu kekurangan tenaga kerja jururawat di sektor swasta telah dibangkitkan oleh Persatuan Hospital Swasta Malaysia, APHM. Jadi kekurangan jururawat menyebabkan hospital swasta mengalami kesukaran memperluas dan mengoptimumkan perkhidmatan kesihatan di fasiliti swasta. Ya. Sehubungan itu, Kementerian telah mengkaji unjuran keperluan jururawat di sektor swasta dan bersetuju untuk memberi kelonggaran bersyarat
Kelonggaran kita adalah kelonggaran bersyarat yang berhormat. Kepada fasiliti kesihatan swasta untuk mengambil jururawat terlatih warga asing ataupun secara ringkasnya JTWA bagi tempoh 12 bulan mulai 1 Oktober 2023 hingga 30 September 2024. Walaupun tempoh sah pengambilan JWTA hanya untuk setahun saja yang berhormat, pelanjutan perkhidmatan dibenarkan selama 12 bulan lagi berdasarkan kelulusan perakuan pengamalan sementara TPC dan ia akan dinilai semula mengikut keadaan serta keperluan semasa. Ya, Pak Menteri. Ya. Terima kasih, Pak Menteri. Keadaan sebenarnya, adakah benar-benar dalam negara kita ini kekurangan jururawat ataupun pengambilan itu kerana gaji jururawat asing itu lebih murah daripada jururawat tempatan? Sekiranya benar-benar kurang, apakah polisi kerajaan untuk menambah lagi pusat-pusat atau menambah pengambilan pelajar baru untuk memastikan kita cukup jururawat dalam negara kita sendiri? Terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Sebenarnya apa yang berlaku yang berhormat ketika pandemik selama 3 tahun, ya, kita tidak dapat melaksanakan latihan penuh untuk jururawat lah 3 tahun. We are lack of 3 years. Training kepada jururawat ni dia mengambil lebih kurang 5,000 orang lah boleh maksimum, ya. Jadi apa yang berlaku bila kekurangan itu untuk tempoh tersebut, maka dia jadi tak cukup lah, ya. Itu yang menyebabkan kita mengambil keputusan untuk membuka ruang sebab seperti yang saya sebut tadi, contoh APHM, ya, mereka memberitahu bahawa mereka ada kapasiti sehingga masih lagi ada kapasiti sehingga 1,000 katil untuk mereka memaksimalkan dia punya perkhidmatan, jadi tapi tak boleh nak dapatkan jururawat. Jadi sebab itu kita memberi ruang untuk kita kaji semula dekat mana yang kita boleh memberi ruang supaya mereka dapat mengoptimumkan kapasiti itu. Dan kita perlu ingat, ya, sebenarnya yang hadir ke hospital-hospital swasta ni yang berhormat adalah mereka-mereka yang mampu. Mereka-mereka yang mampu. Jadi dia tidak memberi kesan kepada perkhidmatan kepada public hospital. Sebab public hospital ni kita cater kepada rakyat yang lebih kurang kemampuannya. Jadi disebabkan oleh itu, maka kita memberi syarat tersebutlah, dan kita membuka, dan saya pasti ia juga akan membantu dari sudut ekonomi negara, ya. Dan juga ada satu program yang kita laksanakan dalam MHTC, yang kita menggalakkan rakyat-rakyat daripada luar negara untuk datang mendapatkan perkhidmatan di negara kita, ialah dilaksanakan oleh hospital-hospital swasta ni, ya. Jadi itu membantu menarik dan meningkatkan ekonomi negara. Jadi itu yang saya kata sekejap, saya habiskan jawab sekejap, Colonel Ros. Jadi buat setakat ini memang kita nampak ada kekurangan bilangan jururawat. Sekarang ni jururawat banyak, kebanyakannya adalah keluaran ILKKM. Jadi insya-Allah kita melihat juga pada masa akan datang untuk mendapatkan juga sumber-sumber itu daripada IPTA contohnya, ya. Jadi insya-Allah lah perkara ini harapnya dalam masa 2 tahun akan datang ni kita dapat mengatasi masalah kekurangan jururawat ini. Dan kebanyakan jururawat yang keluar daripada ILKKM ni memang diserap secara terus ke hospital-hospital dan fasiliti kerajaan. Terima kasih. Saya mendengar jawapan yang berhormat tentang kekurangan jururawat dalam negara kita ini, dan kita nak benarkan, kerajaan nak benarkan supaya kita ambil daripada negara luar. Syaratnya diberikan hanya 12 bulan dan boleh disambung 12 bulan lagi. Saya ni bekas Menteri Dalam Negeri, jadi saya tahu nak mengambil orang luar ni 12 bulan itu adalah sesuatu syarat yang saya rasa amat sukar sekali. Jadi kalau nak bagilah betul-betul 2 tahun sekali. Tapi tak apa, kerajaan dah buat dengan syarat begitu kerana kosnya agak tinggi nanti, ya, satu. Tapi yang penting pada saya, tidakkah ada jalan lain? Kalau kita tak cukup lah. Yang berhormat kata 3 tahun
kita dalam pandemik. Ketika itu kita tak dapat nak mengeluarkan jururawat yang terlatih dengan jumlah yang mencukupi. Mengapa tidak kita berikan peluang kepada mereka yang dalam keadaan negara kita ni menghadapi masalah kos sara hidup yang tinggi ni, kita tanya, berikan peluang kepada mereka yang telah pun sebenarnya bersara untuk kembali menampung dalam tempoh 12 bulan itu. Lebih baik daripada kita nak ambil orang luar ni. Sebab saya rasa ini adalah jalan yang boleh memberikan menang-menang kepada bukan hanya mereka yang memerlukan jururawat, tetapi juga kepada rakyat Malaysia yang sudah pun terlatih dan mungkin mereka boleh mendapat peluang untuk mencari pekerjaan yang sebenarnya mereka telah pun pernah lakukan sebelum ini. Ibu Menteri, terima kasih. Saya juga ingin sambung daripada apa yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Larut. Jarang sekali saya bersetuju dengan dia. Tapi kali ini saya bersetuju dengan pendapat Yang Berhormat. Kita lihat bahawa dasar kerajaan sekarang adalah untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja di luar negara. Nombor satu. Dan tiba-tiba Kementerian Menteri membuat penjelasan di Dewan Yang Mulia ini mengatakan bahawa mungkin kita akan mengambil pekerja-pekerja yang terlatih jururawat daripada luar negara. Kalau kita pergi ke Singapura umpamanya di lapangan terbang antarabangsa Singapura, kita lihat bahawa ada pekerja-pekerja di situ yang membantu kita ketika kita tiba di pintu pelepasan, di mana rata-rata mereka ini merupakan warga emas yang masih lagi sihat, boleh bertutur, bercakap dan mempunyai kelayakan-kelayakan. Mungkin mereka merupakan bekas kaki tangan daripada kementerian ataupun daripada syarikat-syarikat lapangan, syarikat-syarikat penerbangan yang selepas telah bersara dilantik semula untuk menyambung pekerjaan. Pada masa yang sama, saya juga ingin tanya kepada Yang Berhormat Menteri, sama ada terdapat juga apa-apa rancangan untuk kita mengambil untuk sementara sebagai pekerja sementara jururawat-jururawat yang terlatih yang bekerja di pusat-pusat perubatan persendirian. Kerana umpamanya di Pulau Pinang, saya beri contoh, Hospital Lam Wai mempunyai pusat sendiri di mana mereka melatih jururawat-jururawat. Dan jururawat-jururawat ini adalah jururawat-jururawat yang terlatih. Mungkin kalau ada ruang di mana pihak Kementerian Kesihatan boleh mempertimbangkan, maka jururawat-jururawat yang dilatih oleh pusat-pusat perubatan persendirian ini boleh diambil, bukan secara tetap tetapi secara kontrak, sehinggalah Kementerian Kesihatan dapat melatih jururawat-jururawat yang cukup untuk menampung keperluan oleh Kementerian Kesihatan. Tetapi saya menyokong saranan Yang Berhormat Larut, Jurutuan menyokong Larut kali ini, di mana kita, kalau benda yang baik Larut cadangkan, Jurutuan mesti menyokong. Benda yang tak baik memang saya tak sokong lah. Tapi saranan beliau bahawa ada jururawat wanita yang mungkin telah pun bersara tetapi masih lagi sihat, dapat berbakti, dapat memberi mungkin dalam kerja mereka memberi sumbangan lain, seperti menjadi ketua jururawat di ward-ward kecemasan atau ketua jururawat di mana berlakunya pembedahan kritikal daripada pengalaman beliau, seorang matron umpamanya yang telah pun bersara. So saya berpendapat bahawa beliau ataupun pesara-pesara ini boleh diambil balik untuk bekerja daripada kita mengambil pekerja-pekerja daripada luar negara. Mohon dipertimbangkan. Berhormat, Kuala Pilah ingin melontarkan suatu persoalan. Ya. Tidak, sebelum tamat. Saya, Kuala Pilah sebenarnya ingin melontarkan persoalan sama ada KKM sudah bersedia untuk explore dengan izin menerokai suatu kaedah pemerolehan aset di KKM ini, di hospital-hospital yang saya lihat, jikalau pemerolehan aset ini pembelian ataupun yang dibuat begitu besar sekali,
dan saya tengok bilion pembelian aset-aset baru, alat-alatan baru di hospital ini. Jadi saya melontarkan sama ada KKM sudah bersedia untuk menerokai kaedah leasing memajak, dan saya rasa ini kaedah yang perlu difikirkan oleh KKM, dan jika ianya sesuai, praktikal dan ekonomikal, mungkin ianya boleh diguna pakai oleh Kementerian Kesihatan. Terima kasih. Terima kasih kepada ramai ahli yang berhormat yang berminatlah dalam urusan jururawat ini. Alhamdulillah. Suka saya mendengarnya sebenarnya. Baik, yang berhormat, berdasarkan anjuran kementerian bagi tahun 2023 dan 2024, lebih kurang 8,000 jururawat diperlukan. Jadi bilangan pelatih jururawat yang kita latih di IPTA dan IPTS ni juga bagi 2 tahun tersebut tidak mencukupi sebenarnya untuk menampung, walaupun kita tambah dengan pelatih jururawat di IRKKM. Tapi kita juga sedang memikirkan cara-cara lain lah, ya, cara-cara lain. Contohnya yang kita lihat di antaranya jumlah jururawat di Sabah dan Sarawak agak kekurangan, dan kita lihat juga kadang-kadang ada di antaranya keperluan, maksudnya bila kita nak ambil tu kan dia ada certain apa ni orang kata keperluan lah untuk mengambil, contoh if you're not mistaken untuk jururawat kita ambil 5B atau macam tu, ya, keputusan. Tetapi saya akan pastikan balik yang ini, minta maaf. Jadi kita fikir juga untuk mungkin bagi mereka yang kelayakannya agak rendah, untuk kita buat sebelum kita masukkan dia kepada kos yang sebenar, kita bagi mungkin another 6 months untuk kita latih dia lebih sikit masa lah. Itu di antaranya. Jadi apa yang dicadangkan oleh Larut dan juga Jelutong tadi, saya rasa boleh juga kita fikirkan, ya, untuk kita offer ataupun beri peluang kepada mereka-mereka yang telah bersara untuk kembali kepada berkhidmat ke dalam sistem perkhidmatan kesihatan. Jadi kita boleh memikirkan option tersebut, ya. Dan saya jangka mungkin ramai seperti yang Jelutong sebut, masih lagi dia bukan saja jururawat, malah juga banyak yang lain yang termasuk kepakaran, even ada juga pada agensi-agensi lain juga mungkin, sebab kita sekarang ni menggalakkan active living untuk yang mereka-mereka yang berusia. Jadi ini mungkin di antaranya kita boleh lihat ruang di mana kita boleh mengambil kembali mereka-mereka yang telah bersara. Yang keduanya, saya juga nak memberitahu bahawa sebenarnya ada juga masalah yang kita nampak ialah maldistribution, di mana kadang-kadang bagi saya lah nurses ini atau jururawat, dia kepakarannya adalah di bidang klinikal, jadi kadang-kadang ada juga mereka itu dilibatkan atas urusan contohnya clerking work lah. Jadi itu kita tengah tengok juga, yang berhormat semua. Jadi kita tengah melihat tentang isu maldistribution ini untuk memastikan supaya jururawat ini digunakan kepakaran mereka secara optimum pada tempatnya. Bagi pusat-pusat perubatan persendirian YB Jelutong, maklumat yang saya dapat tahu, biasanya keluaran daripada pusat-pusat perubatan persendirian ini mereka diserap terus ke pusat perubatan masing-masing. Jadi biasanya tidak ada kelebihan dari situlah, tapi saya akan pastikan juga kita akan membuka ruang lah kalau mereka berminat untuk berkhidmat di fasiliti-fasiliti awam ini. Yang Hormat, adakah kementerian sedang mengkaji mismatch ini antara kepakaran jururawat dilihat dari segi dasar yang dibuat oleh kerajaan yang secara spesifiknya membenarkan pengambilan nurse jururawat daripada luar. Tetapi jawapan Yang Hormat sedang mengkaji tentang mismatch, ada yang kepakaran dari segi klerikalnya, kepakaran di sini. Maknanya ada pencanggahan antara kementerian ini dengan Kementerian Sumber Manusia dan dasar keseluruhan kerajaan. How do you see this? Terima kasih Yang Berhormat Beluran. Maksud saya tadi itu bukan mismatch dari segi yang itu. Mismatch ni maksudnya maldistribution, saya gunakan perkataan tadi. Bermaksud kepakaran nurses, doktor dan sebagainya ialah di bidang klinikal. Jadi menjaga pesakit, merawat pesakit,
Jadi kadang-kadang ada di antara mereka, contohnya lah kerja mereka mencatat contohnya prosedur-prosedur contohnya dalam ward for example, itu boleh dilakukan. Mungkin kita boleh ambil mereka-mereka yang bukan di bidang klinikal lah untuk melaksanakannya. Itu maksud saya. Jadi kita nak menempatkan nurses ini atau jururawat ini di tempat yang sebetulnya lah. Itu maksud saya tadi, ya. Yang Dipertua sedikit yang Mohd Menteri pasal nurse juga. Nurse juga. Ramai nurse Okey, baik. Saya ni kebetulan kakak dan kakak ipar saya sister lah dekat ni, matron seorang. Jadi berkaitan dengan nursing ni juga, saya baru-baru ni di tempat saya lah, yang Mohd Menteri, kita buat satu kursus tajaan penuh beasiswa untuk tarik minat anak-anak muda kita lah menyertai ni bidang kejururawatan, bagi allowance 600 hingga 1000 selama 3 tahun dia berkursus umur 18 hingga 25. Tetapi malangnya dia punya sambutan tu tak berapa ramai lah. Jadi saya mohon mencadangkan dalam kesempatan ni, mungkin pihak Kementerian Kesihatan Malaysia juga wajarlah masuk ke mungkin peringkat sekolah untuk mempromosikan kerjaya nursing ni, sebab kita ada kekurangan dan kita pun tahu belia-belia kita ni, insan muda Malaysia ni dia kurang pekerjaan. Jadi kalau ada ruang tu sepatutnya dia kena match lah, maksudnya dengan ketidakadaan pekerjaan tu dengan peluang-peluang yang wujud, contohnya bidang kejururawatan. Terima kasih. Yang Berhormat Tenggara, memang saya bersetuju dan itu juga hala tuju kita. Kita sebenarnya nak membuka ruang ini dan mungkin akan bekerjasama dengan KPM nanti untuk mendedahkan anak-anak kepada perkhidmatan career path seperti inilah. Jadi saya bersetuju dan insyaAllah kita ambil perhatian tentang apa yang diberikan cadangan oleh Tenggara tersebut. Kalau bila nanti saya akan jawab sebab dia berkaitan dengan aset, saya akan jawab sekejap lagi. Yang Berhormat Menteri, saya bagi masa tambahan 10 minit lagi. 10 minit, baik. Menteri, sila jawab soalan Sibu sini ya, mengenai invasive cardiac unit di Sibu Hospital. Sorry, mengenai apa, Yang Berhormat? Invasive cardiac unit di Sibu Hospital, status terkini, adakah ada berita baru tentang invasive cardiac unit ini? Ada berita baru yang Berhormat, nanti saya jawab secara bertulis yang itu. Panjang jawapan dia. Jadi saya teruskan dulu. Baik. Saya sambung ya. Pengkajian kita balik pada nurses tadi, JTWA. Pengkajian JTWA ini dapat membantu mengoptimumkan pengoperasian dan perkhidmatan di fasiliti swasta. Fasiliti-fasiliti tersebut akan lebih bersedia untuk menyokong Kementerian Kesihatan Malaysia dalam memenuhi keperluan kesihatan rakyat melalui jalinan kerjasama awam swasta. Secara tidak langsung, langkah ini akan memberi kesan positif terhadap pelbagai sektor ekonomi seperti pelancongan kesihatan dan seterusnya merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Langkah yang diambil ini dijangka tidak akan memberi kesan kepada perkhidmatan awam yang mana hampir semua jururawat kementerian seperti yang saya sebut tadi diserap terus ke jawatan tetap. Bagi memastikan bilangan jururawat mencukupi untuk memberikan perkhidmatan kesihatan terbaik kepada rakyat, kementerian telah melaksanakan pelbagai inisiatif seperti yang berikut. Mungkin akan menjawab juga concern daripada Yang Berhormat tadi. Kementerian sedang bekerjasama dengan Kementerian Pengajian Tinggi untuk membatalkan moratorium pembukaan kolej kejururawatan swasta baharu bagi meningkatkan pengeluaran jururawat setempat ataupun tempatan. Keduanya, pengambilan pelatih diploma kejururawatan tajaan kementerian dinaikkan kepada 1,000 kepada 2,000 setiap tahun. Sementara itu, jururawat masyarakat akan dilatih menjadi jururawat terlatih menerusi program peralihan diploma kejururawatan daripada 800 orang kepada 1,000 orang. Permohonan kepada agensi pusat bagi pengujudan jawatan tambahan secara berfasa melibatkan pelbagai skim perkhidmatan bagi fasiliti sedia ada Kementerian Kesihatan ini untuk tahun 2023 hingga 2025, dan keempatnya, pengambilan tetap secara berfasa graduan diploma kejururawatan daripada IPTA dan juga IPTS pada tahun 2024. Saya menghargai keperhatian YB Jelutong dan juga YB Balik Pulau yang telah menyentuh isu buli yang dialami oleh doktor-doktor baharu. Bagi menangani masalah ini, kementerian melaksanakan beberapa inisiatif termasuk menubuhkan pasukan petugas khas bagi menambah baik budaya kerja perkhidmatan kesihatan, iaitu Healthcare Work Culture Improvement Task Force
pada 13 Mei 2022 bagi mengkaji isu buli yang berlaku dalam kalangan warga kementerian. Hasil kajian mendapati bahawa daripada 110,411 responden yang terdiri daripada kalangan pegawai dan kaki tangan kementerian telah menjawab kepada soalan kaji selidik kita, 60% iaitu 66,247 responden mempunyai perasaan positif di tempat kerja, manakala 20% iaitu 22,082 memilih perasaan neutral. Maknanya ini tidak, itu pun tidak, ya. Manakala baki 20% lagi iaitu 22,082 orang daripada responden mempunyai perasaan negatif terhadap tempat kerja. Saya yakin yang ini juga adalah angka yang agak tinggi, ya. Kemudian berdasarkan hasil sesi soal selidik tersebut serta dapatan semasa sesi turun padang dan libat urus pula, pasukan ini mengesyorkan agar beberapa penambahan baik perlu kita laksanakan daripada aspek pertamanya penetapan kriteria kompetensi dan standard di peringkat pengajian serta melaksanakan prasaringan calon pegawai perubatan siswazah PPS, penyeragaman standard latihan PPS. Kita juga menyarankan penyeragaman program transformasi minda dan orientasi hospital bagi semua hospital latihan siswazah. Kemudian menubuhkan kumpulan sokongan PPS dan layanan perkhidmatan, menambah baik polisi dan garis panduan serta prosedur sedia ada berkaitan pengurusan aduan dan buli, dan terakhirnya pendigitalan proses kerja, ini penting, dan pengintegrasian sistem Kementerian Kesihatan Malaysia serta beberapa isu lain yang boleh kita rujuk dalam laporan penuh HWCITF yang saya sebut tadi di dalam portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Pak Menteri, terima kasih di atas penjelasan dan maklum balas. Saya menghargai kerana saya sendiri mempunyai beberapa orang rakan-rakan yang bekerja sebagai pegawai perubatan yang mengadu tentang masalah buli ini. Cuma saya ingin mencadangkan, kalau boleh dipertimbangkan, khususnya kepada pegawai-pegawai perubatan yang bekerja di ward-ward kecemasan di seluruh Malaysia, di mana kalau boleh kementerian mempertimbangkan untuk mereka diberi cuti sekurang-kurangnya dalam seminggu untuk rehat sehari atau dua yang diwajibkan, supaya mereka tidak, maklumlah di tiap-tiap ward kecemasan mereka menerima mangsa-mangsa kemalangan, mangsa-mangsa daripada macam-macam kes. Jadi saya fikir bahawa sekiranya kementerian boleh pertimbangkan bahawa mereka dibenarkan bercuti setiap hari Sabtu, Ahad dan ataupun silih berganti, di mana mereka dapat beristirahat bersama-sama dengan keluarga dan kembali melaksanakan tugasan mereka. Kerana saya mendapati bahawa mereka tidak mempunyai cukup masa untuk bercuti. Mungkin on call setiap masa. Dan ini mungkin merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mereka membuli atau menjadi mangsa buli. Terima kasih. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih YB Jelutong, kita boleh pertimbangkan, tetapi seperti yang saya sebutlah, hospital ini sebenarnya masalahnya kita tak pernah tutup walau sehari pun. Bayangkan kalau hospital ditutup 24 jam, apa yang akan berlaku. Jadi kemudian dengan kekurangan pekerja, jadi kita tengah tambah baik. InsyaAllah kita, seperti yang saya sebut dari awal tadi, tentang sumber manusia juga kita sedang tengok keadaan itu, dan Alhamdulillah tahun lepas kita telah menambahkan, contohnya daripada penempatan kontrak doktor kepada penempatan tetap, itu diantaranya juga, itu sebenarnya menggembirakan hati mereka lah, dan ada juga beberapa perkara lain yang kita laksanakan untuk memastikan pekerja-pekerja kita, petugas-petugas kita tidak menerima ataupun mengalami keadaan seperti stres dan kesihatan mental mereka terganggu. Jadi saya berterima kasih atas saranan Yang Berhormat Jelutong. Jadi sedikit lagi, Tuan Yang Dipertua, saya ada 3 minit lagi untuk saya menjawab. Sebenarnya kesihatan mental, seperti yang YB Jelutong bawa tadi, juga adalah penting untuk saya jawab. Mungkin saya boleh bacakan sedikit jawapan yang saya telah diberikan kepada saya, iaitu YB Setiu, YB Betong dan juga YB Kulim Bandar Baru, menunjukkan keprihatinan terhadap isu kesihatan mental dengan mencadangkan saringan kesihatan mental yang lebih meluas, termasuk kepada golongan gelandangan dan juga kerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Jadi untuk makluman Yang Berhormat, Setiu, Betong, Kulim dan Bandar Baru, sebanyak 24.6 juta telah diluluskan untuk pelaksanaan aktiviti di bawah program kesihatan mental pada tahun 2024. Tuan Yang Dipertua,
saya ingin tinggal 2 minit, saya ingin mengakhiri mengambil satu lagi jawapan kepada Jawab Menteri boleh tak? Jempol sikit, saya tinggal 2 minit je. Jempol sikit aja. Ya. Ya, terima kasih. Jempol lagi tu mengemukakan naik taraf hospital Jempol ni daripada hospital harian biasa kepada hospital pakar minor, memandangkan untuk mengatasi kesesakan hospital Kuala Pilah yang rata-rata semuanya adalah dirujuk daripada hospital Jempol, dan juga untuk memberi kemudahan perkhidmatan kesihatan kepada 155,000 orang penduduk Jempol, dan juga semasa lawatan saya hari itu peralatannya telah canggih, jadi saya harap ianya dapat pertimbangan seterusnya daripada pihak kementerian. Terima kasih Jempol, insyaAllah kita akan pertimbangkan. Untuk satu lagi isu pelancongan kesihatan, saya amat setuju dengan saranan daripada YB Tanjung Karang supaya kerajaan mempromosikan health tourism. Sikit saya tinggal 1 minit, minta maaf, saya tinggal 1 minit je. 1 minit. Sebagai nilai tambah bagi mendorong lebih ramai pelancong-pelancong asing datang ke Malaysia. Untuk makluman YB Tanjung Karang, ahli-ahli yang berhormat, Malaysia telah terkenal sebagai destinasi pelancongan kesihatan bagi pelbagai jenis rawatan kuratif yang bernilai tinggi seperti kardiologi, kanser, rawatan kesuburan, ortopedik, gastrologi, oftalmologi, urologi, neurologi dan sebagainya semenjak dari tahun 2011 lagi. Jadi Malaysia mempunyai potensi yang besar dalam pelancongan kesihatan dengan pendapatan tahun 2023 dijangka mencecah 2 bilion berbanding pencapaian pre-pandemic pada tahun 2019 yang berjumlah 1.7 bilion. Dengan ini kerajaan telah memperuntukkan 30 juta ringgit pada tahun 2024, itu tambahan sebanyak 10 juta berbanding 2023 sebagai pengiktirafan kerajaan terhadap potensi pelancongan kesihatan sebagai salah satu sektor perkhidmatan ekspor utama negara, dan peningkatan bajet ini juga mampu mewujudkan lebih banyak peluang untuk membangunkan sektor ini. Pihak kementerian amat menghargai keprihatinan dan juga cadangan daripada YB Bandar Kuching supaya kementerian melaksanakan inisiatif untuk menjaga masyarakat menua di negara ini melalui National Dementia Action Plan, dan ini selaras dengan saranan WHO Decade of Healthy Aging 2021 hingga 2030. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia telah membangunkan pelan tindakan demensia untuk memastikan perkhidmatan kesihatan warga emas kekal relevan dengan cabaran kesihatan warga emas terkini. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mengakhiri dan menutup penggulungan saya ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan di atas sejumlah peruntukan yang diterima oleh kementerian. Dan jumlah peruntukan yang besar ini merupakan satu pelaburan oleh kerajaan perpaduan yang sentiasa cakna dan prihatin terhadap keperluan kesihatan rakyat yang baik, seterusnya boleh menyumbang kepada peningkatan produktiviti demi pemerkasaan ekonomi negara. Semua inisiatif yang telah diluluskan dalam belanjawan ini 2024 ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan segera dan teratur bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati oleh rakyat selaras dengan aspirasi Malaysia Madani, insya-Allah. Jadi tadi saya bermula dengan pantun, saya berakhir juga dengan pantun. Pantun 2 kerat yang di-Pertua. Boleh ya? Jadi dalam seharian kita bekerja, kesihatan diri harus diperkasa. Peruntukan belanjawan hemat dibelanja, rakyat sihat, negara sentosa. Berbahas sudah, menggulung pun sudah. Segala janji akan dikota, kepada Allah kami berserah. Alhamdulillah, penutup kata. Sekian saja penggulungan saya pada hari ini. Bagi soalan-soalan yang tidak sempat saya jawab, saya mohon untuk memberikan jawapan yang bertulis. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Menteri Kesihatan.